Pada hari ini kita lihat cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai jualan dan perkhidmatan. 4.1.2 menguraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan. Latihan kendirian 4.1b muka surat 103. Cukai pintu. Apakah itu cukai pintu? Sekiranya anda memiliki rumah, kilang, tanah kosong, semua ini anda perlu membayar cukai pintu. Cukai pintu akan dipungut oleh majlis pembandaran atau majlis daerah. Kebiasaannya kita perlu membayar cukai tersebut pada setiap tengah tahun. Majlis perbandaran atau majlis daerah akan menghantar bil-bil kepada kita setiap setengah tahun. Katakan anda tidak mahu membayar cukai pintu atau cukai taksiran ini, cukai pintu pun dikenai sebagai cukai taksiran. Okey, apakah tindakan yang akan diambil? Iaitu waran tahanan, waran tahanan, bermaksud pihak berkuasa berhak masuk ke properti anda lepas tu menginta semua barang yang ada dalam properti. Mengapakah cukai pintu tersebut perlu dibayar? Untuk membersihkan longgang dan juga mengangkut sampah di kawasan properti anda. Okey, kita lihat latihannya. Soalan 1. Jelaskan maksud cukai pintu. Soalan tahap 1. Okey, cukai pintu ialah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar. Okey, bermaksud sekiranya anda merupakan owner kepada rumah, kilang atau tanah, mesti bayar cukai pintu tersebut supaya kerajaan ada wang untuk membersihkan sampah dan longgang di sekitar kawasan properti anda. Soalan 2. Huraikan pihak yang perlu berdaftar bawah Akta Cukai Jualan 2018. Soalan tahap 2. Okey, untuk cukai jualan 2018 saya tidak senaraikan nota, tetapi saya boleh jelas. Katakan anda sebagai pengeluar, iaitu orang yang menjual barangan ke luar negara, ataupun pengimport, iaitu membeli barangan dari luar negara dibawa masuk ke Malaysia. Kalau nilai barangan tersebut melebihi 500,000 setahun, baru anda daftar. Okey, daftar di bawah cukai jualan 2018. Oleh itu jawapannya ialah pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun. Okey, sekali lagi, katakan anda sebagai pengeluar, iaitu menjual barang ke luar negara, atau pengimport membeli barangan dari luar negara kemudian dibawa masuk ke Malaysia. Kalau nilai barangan anda melebihi RM500,000 setahun, awak perlu daftar di bawah cukai jualan. Dengan ini jawapannya lah pengeluar atau pengimport
dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun. Seterusnya kita lihat cukai jalan. Sekiranya anda memiliki kereta atau motosikal, perlu bayar cukai jalan. Cukai jalan tersebut akan bayar kepada JPJ. Sekiranya anda tidak bayar cukai jalan, ataupun dengan kata lain, renew route tax, tindakan akan dikenakan pada awak, iaitu didenda tidak melebihi RM2,000. Sebelum anda renew route tax dengan ada syaratnya, iaitu anda perlu renew insurans motor terlebih dahulu. Soalan 3. Encik Tan mempunyai sebuah kereta. Cukai jalan kereta itu sudah tamat tempoh pada 7 hari bulan Jun 2019. Dia terlupa untuk memperbaharui cukai jalan. Huraikan kesan jika Encik Tan masih memandu kereta itu. Soalan tahap 2. Seperti yang saya cakap, katakan anda terlupa atau tidak renew route tax, apakah hukuman yang akan dikenakan? Iaitu denda tidak melebihi RM2,000. Didenda tidak melebihi RM2,000. Seterusnya kita tengok cukai pendapatan. Sekiranya anda telah mula bekerja dan anda dibayar pendapatan, pendapatan itu akan dikenakan cukai pendapatan oleh kerajaan. Dengan ini kita perlu membayar cukai pendapatan setiap tahun. Katakan anda tidak mahu bayar cukai pendapatan, apakah kesan pengelakan cukai? Yang pertama, tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Contohnya, anda baru bekerja kemudian dapat pendapatan, tetapi anda tidak memaklumkan kepada pihak iaitu LDHN tentang pendapatan anda boleh didenda RM200 hingga RM20 ataupun dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP. Contohnya, anda bekerja dapat pendapatan bulanan dan anda juga sewa rumah kepada orang lain, anda dapat lagi satu sumber pendapatan iaitu bayaran sewa. Tetapi anda tidak melaporkan pendapatan sewa kepada LDHN. So, apa yang akan diambil iaitu didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atau cukai terkurang lapor. Okey, ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Contohnya, semasa kita nak claim cukai pendapatan, ada satu kolom yang tentang iaitu cukai rawatan perubatan. Sebenarnya anda tidak mendapat apa-apa rawatan perubatan, tetapi anda claim bahagian tersebut. So apa yang akan terjadi? Boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor, seperti yang tadilah. Keempat, sengaja mengelak cukai dan membantu orang lain mengelak cukai. Contohnya, anda membuka sebuah syarikat itu memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi syarikat tersebut tidak mahu melaporkan keuntungan yang sebenar kepada LDHN, kemudian meminta accountant untuk membuat penyataan kewangan yang palsu. Ini pun boleh dikenakan hukuman. Boleh didenda RM1,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Soalan 4. Apakah kesan jika seorang remaja mengelakkan cukai pendapatan? Soalan tahap 2. Tadi saya sudah cakap, mungkin remaja itu baru bekerja
baru mendapat pendapatan bulanan, kemudian tidak melaporkan pendapatan bulanan tersebut kepada LDHN. Oleh itu, hukuman dikenakan ialah didenda RM200 hingga RM20,000 atau di penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Soalan 5. Apakah berbeza antara cukai tanah dan cukai pintu? Soalan tahap 4. Okey, cukai tanah iaitu cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai pintu. Okey, tadi saya sudah ajar. Cukai pintu merupakan cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar. Okey, saya jelas di sini. Katakan anda memiliki sebuah rumah. Kalau anda memiliki sebuah rumah, anda perlu membayar cukai tanah dan cukai pintu. Kedua-dua pun perlu bayar. Anda bayar cukai tanah sebab rumah anda dibina di atas sebidang tanah. Anda perlu membayar cukai pintu sebab kawasan sekitar contohnya longgang dan sampah perlu adanya orang untuk bersihkan. Bayaran kepada orang yang membersihkan longgang dan juga sampah yang itu datang daripada cukai pintu. Okey, itu sahaja untuk hari ini.